wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan li lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya pada hari ini kita dapat temu dan sumber ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita sambung dalam kitab bab itu musalli dalam bahagian bahayanya raja yang zalim dan hilang berkat. Bahayanya raja yang zalim dan hilang berkat. Kata Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, sesungguhnya rakyat akan binasa dengan binasanya wali dan mereka akan baik dengan baiknya wali. Kata Wahab bin Munabih, apabila seseorang wali, yakni raja, bercita-cita dengan kezaliman atau mengerjakan sesuatu dengan kezaliman, Allah akan memasukkan kekurangan pada ahli wilayah pemerintahannya, pada pekannya, pada tanamannya, pada kambingnya, kantung susu kambing, perahan dan pada lain-lainnya. Dan apabila ia bercita-cita dengan kebajikan dan keadilan atau gemarkannya, dimasukkan berkat pada ahli semua wilayah pemerintah segala yang tersebut itu. Di sini Allah Ta'ala perhati raja pemerintah. Kalau pada pemerintah itu seorang yang inginkan kezaliman, Allah Ta'ala akan kurangnya di sudut wilayahnya. Kurangkan segala-gala apa yang tak pernah rasa cukup. Bila seorang raja pemerintahan itu dia hendakkan kebajikan ataupun kebaikan, Allah Ta'ala akan tambah segala apa yang kekurangan dalam wilayah itu sendiri. Masya Allah. Kita lihat negara yang makmur, negara yang aman, bukan berlaku negara yang makmur ni bukan segala kezaliman, tapi kebajikan sebenarnya. Walaupun kita dah kata merdeka 52 tahun, 52 tahun 3 tahun 53 lah noh. Kita dah merdeka hampir 50 lebih. Adakah merdeka kita itu daripada jajahan setakat itu saja? Bagaimana jajahan pemikiran manusia menghadap tentang kelalaian? Itu pun satu jajahan. Kita merdeka dari segi jajahan yang mana tak dapat ditaluki oleh British ataupun komunis. Bintang 3. Kita dapat elak pada jajahan tu. Maknanya jajahan orang Yahudi masih sampai sekarang. Sebab tu setengah sahabat kata, setengah orang ulama kata, dia kata apa? Setiap rumah akan ada satu cahaya. Cahaya itu ialah maksiat. Cahaya itu adalah maksiat. Bila ditanya balik apakah cahaya maksiat itu, salah satunya dasar rumah ada kemaksiatan. Contoh satunya televisyen. Orang Yahudi yang buat TV-TV ni. Satu jajahan kita ada, kita dapat elak benda-benda tu semua. Lah ni Astro pula kan, tambah Astro. Macam-macam siaran tu ada. Hak family dikurang sikit 38 siaran. Main yang hak ambil apa Mastika ke Mustika, bagi orang tu lah ke mas ke mus Mastika kot. Mustika. Mustika. Mesti ada. Mustika. Tambah lagi 3 siaran. Tambah lagi bola. Bola pula kalau ambil package dengan NGO apa National Geography. Tambah jadi buat ada package mini pula. Okey, benda yang patut kita ambil tak apa. Kita lihat contoh macam National Geography tu, alhamdulillah. Contoh gambar-gambar binatang, kita tengok gambar subhanallah. Dalam NGO tu, cerita tu sendiri ada cerita gambar lost tape. Cari gambar lost tape. Lost tape tu tape-nya hilang. Kisah benar yang mana orang cari, depa pakat orang yang mana ni berlakon semula. Sebelum pada depa ni, depa cari muka yang sama, depa buat cerita. Sebab apa depa orang yang kedua ni pi cari sebab orang yang pertama dah pi mati. Depa tinggal rakam mati. Depa pi cari tape-tape yang jatuh. Depa ambil tape tu, depa tengok boleh, depa buat lakonan semula. Bagaimana orang yang mula-mula pi ni mati. Depa pi terjatuh tape. Tape tu diambil, ditengokkan kembali. Dia punya siri pun tak banyak sebab
tak banyak tip yang hilang. Kalau hilang memang tak nampak terus lah. Depa pi pula kali kedua, tengok kisah-kisah bagaimana depa duk rakam. Depa rakam ada satu cerita depa ni pi 4 orang, 3 orang belayar. Tengah duk rakam ni tiba-tiba ada seekor ikan. Yang mana ikan ni amat ajaib. Masya-Allah. Ikan berkaki. Dia macam berkaki 4. Dia lompat macam doplin tu. Mulut dia besar. Mulut dia besar. Dalam keadaan macam tu dia boleh gelak ketawa lagi. Rupanya binatang tu makan orang. Akhirnya 4 orang mati kat situ kok. Dia macam jerung. Subhanallah. Ikan pun kita tak tahu apa jenis macam ikan. Kita tahu ikan jerung makan orang. Ni jenis ikan yang berkaki 4. Petuk dia lebar dan mulut dia besar. Masya-Allah. Lepas jenis binatang macam ni, kita tengok itu satu benda yang baru. Dunia Allah ni cukup besar. Ilmu Allah ni luas. Binatang-binatang kita boleh lihat. Itu yang katanya macam TV tak salah kalau ada di rumah. Pandai-pandai kita mempergunakan cara yang terbaik sebenarnya. Bagi pandai-pandai kita letakkan sebagai benda yang terbaik. Lalunya ada kadang orang kata nak tengok berita dunia apa, orang macam berita pun tak kena tidur enggak. Itu pun satu masalah besar. Kita pun nak tengok apa yang berlaku. Jadi ada berita dia sebut gegaran 4 negeri. Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, Perak. Gegaran. 5 skala Richter. Ampun. Ingat. Gegaran daripada Sumatera. Masya-Allah. Kita bilang selamat. Kalau kita bergegak dari pukul 11 tadi. Daripada dapat kesan ke 8. Pukul 11 tadi bergegak. Gegaran yang amat kuat. Tengok akhir zaman sekarang ni cuaca tak menentu. Cuaca pun sekarang dah tak menentu. Dalam keadaan kita rasa panas. Hujan tapi panas. Adalah sesuatu yang benda Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Dunia pun dah tua dah. Kata setengah ahli sejarah, salah seorang raja telah keluar berjalan-jalan dalam wilayah pemerintahannya dengan cara sulit. Maka beliau turun menemui seorang lelaki yang memiliki seekor lembu. Yang mana kata setengah sejarah ni, salah seorang raja telah keluar berjalan dalam wilayah pemerintahannya dengan cara sulit, cara sembunyi. Orang pun tak tahu siapa dia. Maka beliau turun menemui seorang lelaki yang memiliki seekor lembu. Diperahi sehabisnya dan mendapat susu sebanyak 30 ekor lembu yang lain. Perah susu sampai 30 ekor lembu yang lain. Perah habis. Lepas susu tu lembu tu raya. Habis susu ekor 4 perah. Tak susu dah. Raja itu merasa hairan keadaan yang demikian. Dia bercerita hendak mengambilnya. Raja tu heran. Tengok kawan tak ada perah susu sampai habis semua tu. Dia pun tengok dan dia pun teringin nak ambil dia. Nak ambil susu. Maka ia datang pada pagi-pagi lagi lalu diperahkan baginya. Tetapi hasil susunya separuh sahaja dari hasil sebelumnya. Raja tu main-main nak perah setengah saja. Orang perah hak belah tadi tu dapat penuh. Raja main awal pagi-pagi dia dapat setengah. Maka berkatalah raja kepadanya. Raja kata, apa hal telah berlaku pada perahannya daripada hari yang terdahulu? Adakah kamu telah memeliharanya bukan pada tempatnya yang dahulu? Jawabnya, tidak. Tetapi aku mengagak bahawasanya raja kami bercita-cita dengan kezaliman, maka jadi kurang susunya. Maka apabila raja itu zalim atau bercita-cita dengan kezaliman, hilanglah berkatnya. Raja itu pun bertobat dan hatinya berjanji pada Tuhan yang dia tidak akan mengambilnya. Kemudian ia pergi pula pagi-pagi lagi, didapati hasil perahan seperti adatnya, kebiasaannya. Masya Allah. Bila dia tengok seorang yang penjaga lembu ni perah, cerita kisah benar ni, perah susu, bila dia tengok dia teringin nak ambil. Esok pagi tu dia main awal-awal dengan tong-tong semua main susu, ambil perah. Macam mana kalau tu ambil penuh dengan 30 ekor lembu, bayangkan. Susu ni penuh. Dia main-main dapat setengah Dia tanya, pasal apa susu ni setengah Tanya pada tu. Dia kata kalau seseorang raja pemimpin itu dia hendakkan kezaliman. Dia ingin kezaliman. Bila dia main perah, hilang pada separuh tu kerana tiada keberkatan. Tiada berkat. Lembu yang sama bukan lembu lain. Lembu yang sama, tempat yang sama, picitkan yang sama. Bukan picit orang lain. Tapi susu tu tak keluar penuh. Sebab tiada berkat. Macam tu juga orang zaman sekarang ni. Kerja sampai, ada yang kerja sampai gaji 90,000 sebulan pun dia beli kata tak cukup. Tak kepelah lah. Dia main tanya kita pula, ustaz gaji saya ni 90,000. Kerja pengarah Petronas, KLCC tu.
Ha? Dia kata dia tak cukup 90,000. 90,000 tak cukup. Tak cukup, bagi kat ustaz. Tiap-tiap bulan 2,000 sudah. Dia duk pening. Mana tu? Mana keberkatan? Dalam apa-apa segi kita buat mesti ada keberkatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat itu amat penting. Bukan nilai dah. Banyakkah sikit bukan ukurannya. Ukuran adalah berkat. Dengan harga 500, gaji 500 boleh bagi makan 11 orang anak. Terang soalan apa? Gaji beribu-ribu sampai 90,000. Hutang keliling pinggang tak haru. Masya Allah. Mana keberkatan? Ha? Jadi bila raja itu dapat dengar macam tu, raja itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keesokannya dia perah dapat seperti biasa. Ha? Dapat seperti, bukan tak boleh raja tak boleh perah, boleh. Tapi niat dia tu. Kerana niat dia tengok kawan tu nak belah lembu tu dapat, dia pun nak juga tanpa minta izin nak pergi terus talah nak ambil hak orang. Mana boleh. Lepas perah boleh pergi tanya pula pasal apa aku masih susu setengah. Susu benar dia tanya aku ni pula lah macam ya. Macam lembu tu dia punya. Ha? Baik, itu yang kata itu Allah Ta'ala menilai. Dia sebagai raja sekalipun, pemimpin sekalipun, tanggungjawab dan besar. Satu kisah daripada bumi Maghribi, iaitu Morocco, negara Morocco. Kononnya seorang sultan mendengar khabar ada seorang perempuan yang memiliki kebun yang di dalamnya ada tebu yang sangat manis. Kisah kat Maghribi dan Morocco ni, sultan tu dia dengar khabar ada seorang perempuan ni, dia memiliki kebun, ada tebu yang manis. Masya Allah. Macam kita pergi rumah orang ada mempelam, ya, mempelam teringin tengok, minta abang bagi mempelam, belah bagilah biji 2 biji. Abang tak apa, ambil. Kita ambil 2 biji, ambil banyak sikit dia kata. Kawan tu kata banyak sikit, dia kut ambil semua. Tak kata apa. Kau dah masih lah. Kawan tu kata, sama-sama lah. Lah dia punya share, aku suruh orang kata ambil banyak sikit lah. Dia tibel ambil semua, membelah, clear. Kadang betul lah kalau kita orang kita ambil 2 biji, dia suruh ambil lebih tu, kita ambil 5 biji, 6 biji. Dia sedia dengan raga-raga. Tak apa, bang tunggu sat. Dia balik ambil raga, dia bubuh lah raga buat balik. Siap bagi member ambil tongkat. Dan tu pokok kacau. Lepas tu, di mana setiap batang mendapat air perahannya 1 mangkuk. Setiap batang tebu tu perah dapat semangkuk. Dulu mana ada mesin? Dulu pakai perah lagi kenyang. Sultan itu bercerita mengambilnya lalu datang menemui perempuan itu dan bertanya hal yang demikian itu. Bila Sultan tu dengar cerita macam dapat semangkuk, tebu ni Allah. Lalu Sultan bertanya perempuan itu, di manakah yang dikatakan orang sekian banyak itu? Perempuan itu berkata, benar, ia seperti khabar yang sampai kepada engkau. Tetapi kerana Sultan telah bercerita mengambilnya, maka terangkatlah berkat daripadanya. Lalu Sultan pun bertobat pada ketika itu juga dan dirinya berjanji dengan Tuhannya yang dia tidak akan mengambilnya buat selama-lamanya dengan niatnya yang ikhlas. Kemudian dia menyuruh perahkan lagi. Lalu diperahkan 1 batang dapat air yang memenuhi balik mangkuknya. Bila Sultan tu turun nak perah, tak dapat banyak macam tu pun. Masya Allah. Nampak tu? Keberkatan Allah Ta'ala tarik. Keberkatan. Kerana ada seorang sahabat yang mana ada kebun, bila-bila semayang teringat pasal kebun, tak khusyuk buat semayang, dia tak khusyuk kerana dia tengah semayang, bila nampak burung duk makan dia punya kawasan-kawasan tanaman-tanaman dia tu, dia tak nak duduk, menyebabkan mengganggu semayang dia. Bila lepas semayang menyebabkan dia tak khusyuk, dia sedekahkan kebun tu ke jalan Allah. Masya Allah. Macam tu sekali. Apa yang mengganggu pemikiran dia? Sedekah. Selalunya orang yang memikir ni harta lah. Harta duk fikir. Duk fikir tak pergi semayang, kata aku ni kunci tak kunci, kan? Siapa fikir macam tu? Sedekah. Baru dia tak teringat. Sebab apa sahabat ni sedekah?